Jadi cikgu akan mula dengan pelajaran hari ini. Okey, tajuk kita adalah proses penciptaan kredit bank perdagangan dan hari ini cikgu akan tumpukan kepada penciptaan kredit sistem banyak bank. Ya. Okey, seperti yang pelajar-pelajar faham bahawa bagi bank perdagangan, dia memainkan peranan sebagai institusi kewangan dalam sesebuah ekonomi. Jadi bila pelajar melihat aliran pusingan pendapatan negara, kita dapati bahawa institusi kewangan adalah satu badan di mana isi rumah akan membuat tabungan, iaitu isi rumah akan simpan wang dalam bank perdagangan dan pada masa yang sama, bank perdagangan akan meminjam wang kepada firma. Jadi dalam erti kata lain, bank perdagangan dalam institusi kewangan, dia akan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan sesebuah ekonomi. Ya, jadi hari ini kita akan lihat di mana kuasanya institusi kewangan ataupun bank perdagangan ini. Okey, kita lihat bank perdagangan dia mempunyai satu kuasa yang sangat kuat, iaitu kuasa yang kita kenali sebagai kuasa penciptaan kredit. Now, penciptaan kredit adalah istilah yang kita gunakan dalam ekonomi. Tetapi dalam bahasa seharian, kita akan menyatakan dalam bentuk memberi pinjaman. Jadi bank perdagangan memberi pinjaman dan ini adalah cara bank perdagangan mendapatkan keuntungan. Jadi bila kita lihat memberi pinjaman sebagai konsep penciptaan kredit, maknanya pelajar-pelajar akan faham bahawa kuasa bank perdagangan adalah datang daripada kuasa penciptaan kredit. Dan penciptaan kredit ini mesti ada syarat iaitu di mana satu masyarakat menggunakan cek untuk menjalankan urus niaga. Ya, so semakin banyak cek digunakan dalam sesebuah ekonomi, maka semakin kuatlah kuasa penciptaan kredit bank perdagangan. Okey, jadi hari ini kita akan tumpukan perhatian kepada sistem banyak bank, iaitu dalam sebuah negara ada banyak bank. Kita ada bank A, bank B, bank C dan seterusnya. Okey, sebelum kita lihat proses penciptaan kredit ini, yang paling penting ialah kita mesti lihat andaiannya. Nah, dalam ekonomi, setiap satu konsep kita akan mula dengan andaian supaya kita boleh lihat satu modular yang lebih mudah untuk difahami. Ya. Jadi antara andaian yang kita akan bincang nanti mungkin kurang logik dari segi keadaan sebenar, tetapi ini adalah satu modul untuk anda memahaminya. Okey, andaian yang pertama, terdapat banyak bank perdagangan dalam ekonomi. Yang kedua, kita andaikan reserve tunai ialah 20%. Okey, apa itu reserve tunai? Reserve tunai adalah sejumlah tunai di mana bank perdagangan akan simpan dan tidak boleh digunakan untuk mencipta kredit. Tidak boleh pinjam kepada orang lain. Okey, siapa yang menentukan peraturan ini? Bank pusat ya. Jadi setiap bank perdagangan mesti mematuhi reserve tunai yang ditetapkan oleh bank pusat. Kalau bank pusat kata 20%, maka reserve tunai 20% lah. Okey? Jadi reserve tunai ini boleh berubah-ubah berdasarkan kepada dasar yang dijalankan oleh bank pusat. Okey, poin ketiga, urus niaga dibayar dengan menggunakan cek. Kita andaikan sebuah ekonomi yang sangat maju dan moden di mana mereka hanya menggunakan cek dan tidak lagi menggunakan tunai. Okey, poin keempat, semua deposit di bank perdagangan adalah deposit semasa. Ini bermakna semua bank perdagangan akan mempunyai akaun deposit semasa yang membolehkan pelanggan dia menggunakan cek. Okey, seterusnya, semua lebihan reserve 80% akan dipinjamkan. Tadi 20% disimpan, jadi 80% akan dipinjamkan dan harta bank terdiri daripada wang tunai dan pinjaman. Deposit asal ialah RM10,000. Jadi ingat ya pelajar, RM10,000 ini adalah andaian kita dan tidak berlaku bocoran wang tunai di dalam sistem bank. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah dalam perbincangan kita, orang yang keluarkan wang akan masukkan wang itu semula ke dalam bank. Jadi dia keluar berapa wang, dia akan masuk berapa wang. Ini adalah permainan yang kita akan bincangkan. So memang dia kurang logik tetapi kita nak lihat bagaimana proses penciptaan kredit itu berlaku ya. Okey, so kita akan lihat satu modul di sini. Ya, dalam modul ini kita akan lihat Cik Yi
Okey, Cik Yi ini adalah isi rumah. Saya mewakili isi rumah dan saya menabung RM10,000 ke dalam bank A. Jadi kita lihat bagaimana proses penciptaan kredit ini berlaku ya. Okey, bagi pelajar yang kurang memahami proses ini, cikgu rasa ini adalah satu ulang kaji yang sangat baik untuk anda untuk melihat proses tu bagaimana dia berlaku dan anda akan lihat peranan bank perdagangan dalam sesebuah ekonomi. Okey, jadi saya mula cerita dengan Cik Yi masukkan RM10,000 ke dalam bank A. Okey, jadi cerita yang seterusnya, dari RM10,000 ini, bank A perlu simpan reserve tunai 20%. Okey, siapa yang tentukan ni? Bank pusat ya. Jadi bank A terpaksa simpan 20% daripada RM10,000 ini sebagai reserve tunai, manakala tinggal RM8,000 akan dipinjamkan. Sebab 20% daripada RM10,000 adalah RM2,000. Jadi RM2,000 sudah disimpan, jadi tinggal RM8,000 dan RM8,000 ini akan dipinjamkan kepada Mr. T. So Encik T yang datanglah meminjam wang tersebut. Jadi kita lihat proses penciptaan kredit ini akan ditunjukkan dalam akaun kunci kira-kira bank A. Dan ini juga merupakan soalan yang akan ditanya ya dalam peperiksaan SCPM, iaitu bagaimana kita membentuk kunci kira-kira bank. Okey, kunci kira-kira bank dia adalah dalam bidang akaun. Kamu mesti faham bahawa dia mempunyai dua bahagian. Kita ada bahagian debit di sebelah kiri dan bahagian kredit di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini adalah dikenali sebagai tanggungan ataupun liability, di sebelah kiri adalah harta ataupun aset. Pelajar-pelajar hanya perlu mengingatkan salah satu saja. Kalau you ingat harta dan tanggungan, kalau you ingatkan aset, jadi dia akan dipadankan dengan liability. Okey, jadi bila kita bentuk kunci kira-kira, kita perlu tulis ya tajuk dia. Okey, jadi apabila bank A ni terima RM10,000 daripada Cik Yi, itu dikenali sebagai deposit semasa. Dan deposit semasa itu mesti diletakkan di bahagian liability ya sebagai RM10,000. Dan dalam akaun kita boleh terus imbangkan akaun kita iaitu jumlah RM10,000. Ya, kerana jumlah besar tu deposit semasa adalah RM10,000. Okey, kita teruskan. Dari RM10,000 ini, 20% akan disimpan sebagai reserve tunai. Jadi di sebelah debit sini ataupun aset ni, dia ada reserve tunai RM2,000. So RM2,000 ini di mana? RM2,000 ini dalam tangan bank perdagangan dan dia akan disimpan sebagai tunai sahaja. Dan pinjaman akan menjadi RM8,000. Kerana RM2,000 campur RM8,000 akan sama dengan RM10,000. Jadi ini adalah kunci kira-kira bank A. Okey, kita teruskan dengan cerita ini. Andaikan Encik T tadi, dia menggunakan pinjaman untuk membayar hutang kepada Encik U. Okey, ini adalah ceritanya supaya kita sambungkan proses tu. Okey, tadi Encik T sudah pinjam wang kan? Bila Encik T pinjam wang, dia mesti jalankan urus niaga. Jadi Encik T menjalankan urus niaga dengan Encik U. Jadi sekarang, cuba bayangkan ya pelajar-pelajar, sekarang wang tunai tu sudah tukar tangan daripada Cik Yi pergi ke bank, dari bank pergi ke Encik T, dari Encik T jalankan urus niaga dengan Encik U. So the check now is at Encik U. Betul? Okey, jadi Encik U ni dia tak boleh buat apa-apa sebab itu check. Jadi Encik U mesti simpan balik wang itu, check itu ke dalam akaun di mana-mana bank. Jadi dalam keadaan ini, Encik U memilih bank B kerana dalam sistem ekonomi ada banyak bank. Jadi bila Encik U memilih bank B, kita dapati ini handsome ya. So Encik U ni dia simpan wang ni di dalam bank B. So bila dia simpan wang dalam bank B, cerita itu akan berterusan. Ya, kita lihat bagaimana cerita itu disambungkan. Okey. Mr. U RM8,000 bayar kepada Mr. U ambil RM8,000. Dia ambil RM8,000 ini daripada Mr. T kan? Sebab Mr. T bayar hutang kepada dia. Jadi Encik U ambil RM8,000 dalam bentuk cek. So Encik U pergi ke bank B, dia simpan dalam bank B. Okey, bank B mesti menjalankan proses yang sama di mana dia simpan 20%, kemudian dia akan pinjam 80% kepada Mr. V. Jadi jumlah sekarang jadi RM8,000 dah sebab Mr. U ni bawa ke bank B memang RM8,000. So dari RM8,000 simpan 20%, jadi tinggal RM6,400. RM6,400 ini adalah 80%. Okay, so
80% ini boleh digunakan oleh Bank B untuk mencipta kredit. Ya, untuk mencipta kredit. Jadi, kita dapati bahawa Encik V ini akan ambil wang ini yang dia pinjamkan dan jalankan urus niaga. Okey, nah teruskan dia akan jalankan urus niaga. So sebelum cikgu teruskan cerita ini, kita akan lihat bagaimana Bank B boleh membentuk kunci kira-kiranya. Okey, pelajar semua, ini adalah soalan yang akan ditanya dalam SCPM. So kalau cikgu bagi contoh seperti ini, kamu mesti ada kemahiran untuk membentuk kunci kira-kira bagi Bank B. You can try it out. Okay, before I give you the answer. So kita akan mula satu kunci kira-kira yang baru. You look at my kunci kira-kira, sekarang sudah menjadi Bank B. So mana dia Bank A? Bank A tu sudah past tense. Kita sudah simpan dan tutup account dia sudah selesai ya. So we start with another account with Bank B and it's brand new account. So that's why the deposit semasa is no longer 10,000. Sebab 10,000 itu di Bank A. Sekarang Bank B dia akan bermula dengan Encik U. Faham tak? They will start from here, this Mr. U. So the original deposit semasa is only 8,000 and is no longer 10,000. Alright, because it start from Bank B. Okay, so kita teruskan. Deposit semasa 8,000 yang dimasukkan oleh Encik U. So 20% disimpan sebagai reserve tunai. You boleh guna calculator lah. Take your 8,000 times 20%, you get 1,600. Okay, lepas tu kita ambil 8,000 tolak 1,600. Baki tu adalah pinjaman yang akan dicipta kredit oleh Bank B. So, the penciptaan kredit akan berterusan. Sekarang berapa wang yang boleh dicipta kredit is 6,004. Okay, dia akan berterusan cerita tu. Okay, let's continue with the story. Now, jangan lupa tadi itu Encik V kan? So, Encik V mengguna pinjaman, memberi kereta daripada Encik W. Now, cikgu mencipta cerita ini supaya kamu boleh melihat satu kesinambungan, the continuously of the penciptaan kredit. So, Encik W ni menyimpan wang ke dalam akaun semasa dalam bank yang seterusnya is Bank C. Okay, marilah kita lihat gambar dia ya. Okay, this is Mr. W. Then let's look at the proses penciptaan kredit. Okay, proses penciptaan kredit berterusan di mana tadi Encik U simpan wang dalam Bank B. Jadi, Bank B ni dia telah meminjam kepada Mr. W. So Mr. W sekarang dia pegang berapa duit? Dia pegang 6,400. So Mr. W punya bank adalah Bank C. So dia pergi ke Bank C. So look at here 6,400 is bring down from this Mr. W ya. So Encik W ambil 6,400 simpan di dalam Bank C. 20% disimpan sebagai reserve, tinggal 5,120. So 5,120, Bank C akan menggunakan jumlah wang ini cipta kredit ataupun memberi pinjaman. Jadi kebetulan yang datang itu adalah Mr. X. So Mr. X akan ambil duit itu, jalankan urus niaga sehingga Mr. Y. Mr. Y akan simpan wang semula ke bank yang seterusnya iaitu Bank B. So cerita itu akan berterusan. Okay, itulah proses penciptaan kredit yang berlaku dalam ekonomi yang sebenar. Alright, so dia berlaku setiap hari ya, tanpa kesedaran kita. Ini adalah apa yang dibuat oleh Bank Perdagangan setiap hari. Okay, sebelum kita lihat kunci kira-kira yang seterusnya, kita cuba lihat proses ini. Bank Perdagangan A, B dan C ni, dia telah melibatkan dalam satu proses menambahkan urus niaga yang berjalan dan dia juga telah memperkembangkan ekonomi sesebuah negara. Itulah peranan yang dimainkan oleh bank-bank yang ada dalam ekonomi. Okay, so 5,120 akan berakhir pada tangan Mr. Y dalam peringkat ini. So, marilah kita buat kunci kira-kira. Okay, cikgu nak cabar kamu semua ya. You do your kunci kira-kira sebelum cikgu tunjukkan jawapan dia. Okay, now your kunci kira-kira supposed to be kunci kira-kira Bank C. Betul tak? Dan bagi kunci kira-kira Bank C, dia akan mula deposit semasa 6,400 di sebelah liability. Okay, so itu dia. So kunci kira-kira Bank C, kita ada 6,400 sebagai deposit semasa, simpan 20% sebagai reserve tunai, 1,280,
Jadi guna 6,400 tolak 1,280, kita akan tinggalkan 5,120 sebagai pinjaman. Jadi pinjaman itu akan terus bergolek-golek dalam ekonomi kita. Okay, so ini adalah proses penciptaan kredit yang berlaku di dalam ekonomi kita. Okay, jadi proses penciptaan kredit ini tidak akan berhenti pada bank C sahaja sebab kita dapati pinjaman masih ada 1520. Jadi cerita akan terus bersambungan. Ya. Okay, so proses ini berterusan. Sekarang kita cuba gabungkan apa yang kita buat tadi di dalam satu jadual. Okey, lihat apakah tajuk dia? Tajuk dia ialah jadual penciptaan kredit banyak bank dalam ekonomi. Ini juga adalah satu soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan. Jadi untuk topik ini ada beberapa kategori soalan akan ditanya. Soalan yang pertama ialah di mana pelajar-pelajar mesti tahu membuat kunci kira-kira. Iaitu apa yang cikgu ajar tadi, kunci kira-kira bank A, bank B, bank C dan seterusnya. So itu adalah untuk banyak bank. Berapa bank akan ditanya? 3 hingga 5. Ya, jadi kalau pelajar boleh buat proses penciptaan kredit mengikut bank, so sudah bolehlah jawab soalan kategori itu. Okey, soalan yang seterusnya ialah untuk bentuk jadual penciptaan kredit. Inilah jadual penciptaan kredit. Sebenarnya dia perkara yang sama tetapi kita susun dalam jadual sahaja. It's the same thing. Okay, don't worry. Now, kita lihat jadual ini. Bagi kolom pertama, kita akan letakkan bank. Dan kolom kedua, deposit semasa, reserve tunai dan juga pinjaman. Pastikan semua ada RM juta ya. So, cikgu lupa letak juta. Sepatutnya RM juta di sini. Okey, bank A ini peringkat pertama akan bermula dengan penabung. So don't forget, Cik Yi sudah masukkan 10,000. Proses penciptaan kredit akan mula apabila penabung masukkan wang ke dalam bank. So it start from me when I put in the money, penciptaan kredit dah bermula. So 10,000 dimasukkan, 20% disimpan, 2,000, pinjaman 8,000. Betul? 8,000 continue become the second level of deposit semasa. Okay, class, cuba perhatikan pinjaman di bank A akan ditransformasikan menjadi deposit semasa bila dia sampai ke bank B. So the 8,000 come over here, it becomes deposit semasa. Dia tukar peranan. 8,000 simpan 20%, 1,006, jadi pinjaman kita is 6,004. 6,004 yang merupakan pinjaman bank B akan ditransformasikan menjadi 6,004 sebagai deposit semasa bagi bank C. Faham tak? Jadi proses ini berterusan dan dia tidak akan berhenti. Itu sebabnya dikenali sebagai proses penciptaan kredit. It's not peringkat penciptaan kredit. So when we talk about proses, dia mesti ada kesinambungan. Dia tak akan putus. So ini juga adalah andaian kita tak ada bocoran tunai. What do you mean by tak ada bocoran tunai? Pinjaman balik ke deposit semasa. Deposit semasa balik ke pinjaman. Of course, this won't happen in the real world. Tak mungkin orang simpan 6,400 then take up 6,400. Tapi ini untuk memudahkan kita lihat proses dia. Okay, so the proses berterusan. So pelajar nanti boleh buat latihan ini sendiri. Okay, as long as you can continue and do until 5 bank, A, B, C, D, E, 5 peringkat sudah memadailah untuk menjawab soalan STPM. Okay, they will ask 5 bank, 5 jenis bank sahaja. Okay, dan bila kita sampai ke peringkat bank ke-5 iaitu bank E, kita boleh jumlahkan semua nilai tu. So, this is the nilai for 5 bank. Tetapi pelajar kamu cuba perhatikan sepanjang penciptaan kredit ini, deposit semasa itu akan semakin berkurangan. Betul tak? This deposit yang berkurangan adalah nyawa ataupun kita kata the lifespan daripada 10,000. So setiap kali 10,000 ini berjasa dalam ekonomi, dia punya riwayat hidup akan menjadi semakin kurang. So the 10,000 go to 8,000, 6,004. Semua berasal daripada 10,000 tadi. So the 10,000 tadi masih berpusing. So when this came to bank ke-5, bank E, dia punya riwayat hidup menjadi 4096.
Tapi dia boleh bersambungan lagi. Dia belum mati lagi ya. Okay, so maksudnya penciptaan kredit akan terus berlaku. So dia tak akan berhenti di bahagian 33616. Ini adalah jumlah untuk 5 bank sahaja. Bukan secara keseluruhan. Faham ya? Okay. Nah, jadi sekarang persoalannya ialah bila dia akan berhenti. Kita nak tahu bila dia akan habis penciptaan kredit. Nah, proses penciptaan kredit ataupun proses pinjaman dia akan terus berlaku sehingga tidak ada lagi lebihan reserve tunai. Okey, apa maksudnya reserve tunai, lebihan reserve tunai ni? Maksudnya deposit semasa ini akan terus berkurangan sehingga sifar. Bila dia menjadi kosong, semua akan jadi kosong, jadi barulah habis proses penciptaan kredit 10,000 tadi. Okey, itu maksudnya. Jadi sekarang maknanya kalau kita sebagai ahli ekonomi, kita nak tahu berapa jumlah besar ni, iaitu pada akhir dia sehabis penciptaan kredit, berapa jumlah besar ni, tak mungkin kita menggunakan manual untuk kirakan. Kalau kita kira, mungkin ambil 3 hari 3 malam pun kita belum capai lagi sehingga sifar. So that's why they comes in the formula. Okay, kita gunakan rumus. So kita bagi kredit kepada ahli ekonomi yang telah mencipta rumus yang sangat hebat ni. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita terus boleh tahu 10,000 ni akhirnya akan jadi berapa, 2,000 ni akan jadi berapa dan 8,000 akan jadi berapa selepas proses penciptaan kredit tamat. Okay, now so kita beralih ke rumus. Okey, belajar semua. Ini adalah kategori soalan yang ketiga yang akan ditanya dalam peperiksaan. So, in your peperiksaan, you need to know 3 major things. Number 1 is macam mana nak bina kunci kira-kira bank. Yang kedua, macam mana nak bina jadual penciptaan kredit. Yang ketiga, macam mana nak gunakan rumus untuk menyelesaikan jawapan yang akhir, iaitu jumlah akhir penciptaan kredit. Okey, jadi di sini saya nak anda semua hafalkan. Okey, dia ada dalam nota saya, tapi saya nak kamu try lah. Okey, sepanjang berbincangan cikgu, kamu boleh hands on dan cuba buat latihan. Tengok boleh dapat jawapan tersebut tak. Okey, jumlah penciptaan deposit adalah merujuk kepada tanda tanya yang pertama ini. Okey, tanda tanya yang pertama ini. So is dengan menggunakan rumus ini. Kita lihat jumlah penciptaan deposit semasa, iaitu menggunakan deposit semasa awal bahagi dengan nisbah reserve tunai. Okey, deposit semasa awal 10,000. Kalau pelajar tengok ya, you ambil bahagian bank peringkat pertama saja, bank A. The 10,000, the 2,000 and the 8,000. Ini yang penting. Kita nak maklumat ini sahaja. So bila kita ambil peringkat bank A ni, kita sudah boleh mencipta jumlah besar tadi. Okey, ambil 10,000 bahagi 20%, kita dapat 50,000. So inilah jawapan kita. Kita akan masuk di sini. Faham tak? So kita tak perlulah kira bank-bank lain peringkat. Ada banyak peringkat di antaranya, kita biarkan saja. Kita akan dapat jawapan terus iaitu 50,000. Okey, teruskan. Sekarang kita nak cari reserve tunai. Untuk mendapatkan jumlah reserve tunai, kita akan ambil reserve tunai awal bahagi dengan nisbah reserve tunai iaitu 2,000 bahagi dengan 20% dan kita dapat jawapan adalah 10,000. Okey, jadi 10,000 ini kita akan letak di bahagian yang kedua. Ini sebagai reserve tunai. Nampak? Alright. Nah, untuk mendapatkan jumlah pinjaman, we will make use of the 8,000. So kita lihat jumlah pinjaman, kita akan ambil pinjaman awal bahagi dengan nisbah reserve tunai. Jadi maknanya semua akan bahagi dengan nisbah reserve tunai saja. Dan pelajar jangan lupa ya, nisbah reserve tunai adalah persen. So bila kita ambil 8,000 bahagi dengan 20%, 20% ni mesti tukar menjadi 0.2. Baru kita boleh dapat jawapan dia. Dia bukan bahagi 20 ya, dia bahagi 20% maksudnya.
So bila 20% kita dapat 0.2, lepas bahagi barulah kita dapat 40,000. Okay, now so cikgu ulang semula rumus tersebut. Harap pelajar boleh salin ke, boleh highlight daripada nota ke. Okay, ini perlu dihafalkan untuk menjawab soalan kuantitatif anda ya. So penciptaan deposit semasa, ambil deposit semasa awal. Okay, bahagi nisbah reserve tunai. Bagi reserve tunai, kita akan ambil reserve tunai awal bahagi dengan nisbah reserve tunai. Dan bawah tu selalu dia nisbah ya, percentage. Okey, manakala kalau kita nak cari jumlah pinjaman, kita akan guna pinjaman awal bahagi dengan nisbah reserve tunai. So, kita dapat jawapan 40,000. Okey, finally kita akan dapat jumlah besar ni. Ya. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar faham macam mana nak dapat 50,000, 10,000 and 40,000. Kita cipta nilai ini dengan melihat kepada bank A sahaja. Okey, dan dalam bank A ni kita darab nisbah, kita bahagi dengan nisbah reserve tunai, kita akan dapat jumlah besar ni. Okey, jadi selepas kita dapat jumlah besar ni, kita juga nak tahu apakah jumlah yang dicipta oleh bank-bank lain. Kita tidak tahu melibatkan berapa bank, mungkin 10 bank, 20 kita tak tahu. Tapi kita tak kisah berapa bank yang terlibat, kita nak tahu jumlah yang dicipta oleh bank-bank lain sahaja. Okay, now secara logical thinking ya, kita akan ambil jumlah besar, 50,000, tolak semua nilai ini, kan kita akan dapat tahu berapa yang telah dicipta oleh bank-bank lain. Ini matematik kan? Okey, jadi apa yang kita akan buat? Kita akan jumlahkan semua ni. So the 10,000, 8,000, 6,400, 1520 and 4096, kita jumlahkan semua. Kita dapat jawapan adalah 33616. Ini adalah penciptaan kredit yang telah dibuat oleh 5 bank. Tetapi ada bank-bank lain yang juga memberikan sumbangan. So untuk mengetahui sumbangan bank-bank lain, kita ambil jumlah besar tadi 50,000 tolak 33616, kita akan dapat jumlah 16384. So 16384 ini adalah jumlah penciptaan kredit yang disumbangkan oleh bank-bank yang lain. Faham tak? Jadi di sini apa yang kita boleh lihat ialah kuasa penciptaan kredit bank perdagangan di mana bila mereka dapat 10,000 dalam ekonomi, mereka ada kuasa untuk mencipta 50,000. Okey, dalam sesebuah ekonomi. Jadi dia dengan erti kata lain, dia telah mengembangkan sesebuah ekonomi. Dia telah mengkayakan ramai orang dan dia juga telah memberikan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat negara tersebut. So itulah peranan institusi kewangan ataupun bank perdagangan. Okey, dan pada masa yang sama, bank perdagangan sendiri juga mendapat keuntungan. Jangan lupa, bank perdagangan adalah formal. Dia adalah bermotif memaksimumkan keuntungan. So cara dia mendapat keuntungannya ialah bila dia mencipta kredit, dia memberi pinjaman, dia akan mendapat balik kadar bunga. Siapa yang bayar kadar bunga? Kita lah. Bila kita pinjam wang daripada bank, kita mesti bayar kadar bunga. So bank mendapat kadar bunga, ekonomi berkembang, pelabur mendapat keuntungan, isi rumah boleh membeli banyak barang. So ini adalah satu situasi win-win situation, keadaan menang-menang. Jadi dalam sesebuah ekonomi, kita amat memerlukan bank. Kalau kita tak ada bank perdagangan, maka aliran wang itu tidak berlaku dengan sempurna, wang tidak diciptakan, jadi ekonomi akan menjadi semakin mundur. Okay, so biasanya negara maju akan mempunyai sistem kewangan ataupun sistem bank yang sangat canggih. Okay, kita teruskan dengan reserve tunai ya. Reserve tunai pada mulanya 2,000. Selepas penciptaan kredit tamat, kita dapat 10,000. Kan? Jadi dari 10,000 ini, RM6,723.20 adalah dicipta oleh 5 bank yang utama. Jadi bila kita ambil 10,000, tolak 6,723.2 ini,
kita dapat baki adalah 3276.8. Ini adalah jumlah reserve tunai yang telah dicipta oleh bank-bank lain selain daripada bank A, B, C, D, E. Faham? Okay, so inilah jumlah dia. Dan akhir sekali, kita guna cara yang sama. Kita tahu bahawa pinjaman jumlah akhir adalah 40,000. Kita tolak 26,892.8. Kita akan dapat bakinya 13,107.2 yang merupakan jumlah dicipta oleh bank-bank yang lain. Ya. Jadi inilah cara dia kita melengkapkan jadual penciptaan kredit. Jadi pelajar-pelajar semua cuba menguasai teknik mengira jumlah besar dengan menggunakan formula, barulah kita boleh menyempurnakan jadual penciptaan kredit ini. Ya. Kalau tidak, kita tidak dapat cari jumlah besar ini. Okey. Nah, so kita akan teruskan. Di sini cikgu nak tambah lagi 2 rumus yang selalu ditanya dalam soalan kuantitatif. Ya. Dia akan tanya tambahan bekalan wang. Biasanya pelajar akan keliru. Kenapa nak ada tambahan bekalan wang lagi? Apa maksud dia? Okey, bekalan wang, cuba fahamkan di sini. Bekalan wang adalah jumlah wang dalam ekonomi. Okey, sekali lagi, bekalan wang adalah jumlah wang dalam ekonomi. Jadi, bekalan wang tidak termasuk reserve. Reserve bukan bekalan wang dalam ekonomi sebab dia tidak berfungsi dalam ekonomi. Dia simpan dalam peti simpanan sahaja. Alright, jadi dia tidak akan mengalir dalam ekonomi. Jadi, kita mesti guna jumlah penciptaan deposit semasa yang kita ada tu, tolak nisbah tunai yang tidak mengalir dalam ekonomi. Okey, so dari tadi kita dapati deposit semasa kita 50,000. Mana datang ni 50,000 ni? Sini kan? 50,000 adalah deposit semasa kita. 50,000 tidak mengalir dalam ekonomi. Sebab yang alir dalam ekonomi hanya 40,000 sahaja. Manakala 10,000 ni adalah wang yang tidur di dalam bank. Maknanya dia berada dalam bank dan dia tidak buat apa-apa jasa pun. Kenapa dia nak simpan di sana? Ini adalah kehendak bank pusat, okey, supaya dia menjadi satu reserve. Okey, kita akan cerita lebih lanjut tentang reserve ini kerana dia satu langkah kerajaan untuk mengawal inflasi dan deflasi yang berlaku dalam ekonomi. Itu adalah cerita lain. Jadi apa yang penting di sini ialah anda mesti faham 50,000 walaupun adalah deposit semasa yang dicipta oleh bank perdagangan, tetapi yang betul-betul berpusing-pusing dalam ekonomi hanya 40,000 sahaja. Jadi dalam erti kata lain, bekalan wang dalam ekonomi adalah 40,000 dan bukan 50,000 kerana 10,000 daripada mereka tidak berfungsi. Okey, faham ya? Jadi bila kita lihat tambahan bekalan wang, kita mesti ambil apa yang kita ada pada deposit semasa, jumlah akhir tu, tolak nisbah tunai yang tidak berfungsi, barulah dia dianggap sebagai tambahan bekalan wang. Jadi di sini kita ambil 50,000 deposit semasa kita, tolak reserve 10,000, jadi kita tinggal 40,000. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan bahawa yang berfungsi dalam ekonomi hanya RM40,000 sahaja. Bila cikgu kata dia berfungsi, maknanya dia mencipta urus niaga, dia mencipta peluang pekerjaan, dia mencipta pertumbuhan ekonomi. Okey? Nah, jadi kalau pelajar yang pintar, kamu akan dapat satu maklumat di sini. Tambahan bekalan wang ini sebenarnya adalah sama dengan pinjaman. Sebab you akan dapat 40,000. So jumlah pinjaman kita adalah 40,000. Dalam erti kata lain, jumlah pinjaman pada akhir juga merupakan tambahan bekalan wang dalam ekonomi. Okey? So selagi kita boleh dapat jumlah pinjaman, itulah tambahan bekalan wang kita. So when I say this 40,000, okay, this 40,000 ada dua istilah. Satu, dia adalah jumlah pinjaman. Yang satu lagi istilah adalah jumlah
tambahan bekalan wang dalam ekonomi. Okay, right. Satu lagi rumus yang pelajar perlu hafal ialah pengganda wang. Okay, pengganda wang di sini tak sama dengan pengganda wang, tak sama dengan pengganda di ekonomi 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor ya. Pengganda di sini adalah 1 bahagi dengan nisbah reserve tunai. So 1 bahagi dengan 20%, kita dapat 5. Okey, so kalau pelajar tahu menggunakan pengganda wang, pelajar akan lagi cekap untuk mendapatkan jawapan tadi. Sebab pengganda wang 5 kan? Okey, ingat ya, 5. So kita akan balik ke jadual tadi. Okey, jadual ini 10,000 darab 5, kita dapat 50,000. 2,000 darab 5, kita dapat 10,000. Dan 8,000 darab 5, kita akan dapat 40,000. Okey, nampak ya? Jadi kita lihat, kita boleh gunakan pengganda wang untuk mendapatkan jawapan besar. Okey, teruskan. Okey, kesimpulan kita ya. Apabila pengganda wang adalah 5, ini apa maksudnya kalau pengganda wang adalah 5? Kalau pengganda wang 5, maknanya wang itu akan bertambah 5 kali. Kalau pengganda wang adalah 10, maknanya wang akan bertambah 10 kali. So kita lihat satu contoh di sini. Tadi Cik E masukkan 10,000. So 10,000 ini akan berpusing berapa kali? Dia akan pusing 5 kali. So kali pertama, kali kedua, kali ketiga, keempat sampai kali kelima. Jadi bila dia sudah pusing 5 kali, kita akan darab 5. So bila kita darab 5, akhirnya kita akan dapat 50,000. So itulah maksudnya proses penciptaan kredit. Alright. Nah, ada soalan? Ada soalan yang perlu yang ditanya? Okey, tak ada soalan? So kalau tak ada soalan, kita akan teruskan. Okey, cikgu nak semua respon dalam chat ya, sebab cikgu nak lihat siapa yang ada dalam kelas. Ya, okey. So cikgu akan mula tanya soalan dalam chat box. Saya nak semua orang jawab ya. Okey. Okey, jawab dengan menggunakan kefahaman sendiri masing-masing. Cikgu sedang tunggu jawapan ni, tak ada orang respon. Ada orang di sini ke? Tak ada orang respon pun. Okey, kita dapat jawapan daripada Putra. Bilangan pusingan wang dalam satu ekonomi. Okey, bagus. Jawapan yang tepat. Ada jawapan lain? Dengan menggunakan ayat kamu sendiri. Tak perlulah guna konsep ekonomi. Apa maksudnya pengganda wang? Apa itu pengganda wang? Pengganda wang adalah wang bertumbuh. Okey, ini pun jawapan dia. Jadi maknanya wang itu boleh membesar, wang itu boleh bertumbuh. Okey, wang itu boleh menjadi semakin banyak. Okey, kita dapat Nurin, jumlah wang yang berpusing dalam ekonomi, betul. Ya, pengganda wang adalah jumlah wang yang berpusing dalam ekonomi.
Jadi kalau kita ada pengganda 5, maknanya 5 kali dia berpusing. Okey, kita ada jawapan daripada Jun Hao, kebolehan mencipta wang secara tidak langsung. Okey, betul juga. So, ini adalah kebolehan bank perdagangan mencipta wang. Jadi kita boleh kata ya, bila pengganda wang semakin besar, jadi kuasa wang itu berpusing adalah lebih kuat. So, we can say that the pengganda is the energy. Okay, kalau kita ada pengganda 10 kali, so apa yang masuk dalam ekonomi dia akan berpusing 10 kali. Okay, cikgu nak tanya soalan sekarang. Macam mana boleh naikkan pengganda wang? Okay, come, respon. Saya rasa saya mesti bagi motivasi. Saya bagi markah untuk quiz online ya. Baru ada pelajar yang jawab. Okey, soalan cikgu ialah macam mana kita nak naikkan pengganda wang? Okey, anda cuba faham di sini. Kalau pengganda wang adalah besar, ekonomi akan jadi maju. Kalau saya masukkan RM10 dalam Malaysia, RM10 kalau pengganda 5, dia akan jadi RM50. Tapi kalau saya masukkan jumlah wang yang sama, RM10 di US, pengganda wangnya adalah 20, so RM10 akan menjadi RM200. So kamu cuba bayangkan, wang yang sama dimasukkan dalam negara yang berbeza, kenapa ada negara yang boleh maju terus dengan negara dia hanya perlahan-lahan? It all depends on the pengganda wang. Right? Okay, so kalau kamu nak jadi ahli ekonomi, persoalan sekarang bukan nak majukan negara benda-benda lain. Okay, kamu mesti mula dengan bagaimana naikkan pengganda wang. So if the pengganda wang is very big number, then whatever you do is efficient, kan? Okay, now bagi jawapan kepada saya, macam mana kita boleh meningkatkan pengganda wang? Yes. Rachel, turunkan nisbah reserve tunai. Okay, very good. Very technical answer. Okay, kita turunkan nisbah reserve tunai daripada tadi 20% kan? Okay, it's a very interesting answer. Now, kalau 20% adalah nisbah reserve tunai, kita nak cari pengganda wang, kita guna 1 per nisbah reserve tunai. Kalau kita turunkan nisbah reserve tunai, adakah pengganda wang akan meningkat? Jawapannya, kan? Okay, another answer from Jun Hao, kurangkan peratus reserve tunai. Yes, correct. Okay, very good answer. Kurangkan MPC. Ini tak ada kaitan dengan MPC ya. Okay. So, good answer from Rachel and Jun Hao. Alright, mereka faham bahawa bila kita nak naikkan pengganda, kita mesti turunkan nisbah reserve tunai. Okay, siapa punya tugas? Siapa akan turunkan nisbah reserve tunai? Kita semakin hampir kepada jawapan yang sempurna. Okey, kita tahu bahawa kita nak naikkan pengganda wang. Untuk menaikkan pengganda wang, kita mesti turunkan nisbah reserve tunai. Untuk turunkan nisbah reserve tunai, kita mesti ada seorang yang buat. So, siapa dia? Okey, kita ada jawapan Putra, Bank Pusat, Jun Hao, Bank Pusat, Nurin, Bank Perdagangan. Okey, the answer is Bank Pusat. Alright. Jadi yang lebih tepat lagi is kerajaan. Sebab bank perdagangan tak boleh tentukan nisbah reserve sendiri. Alright? Yeah. Okay, Nurin, good answer. Is a bank negara, is bank pusat. Yes. So basically is bank pusat yang akan menentukan nisbah reserve. Tetapi jawapan yang lebih tepat ialah kerajaan. Okay? Kerajaan melalui bank pusat akan menurunkan nisbah reserve tunai. So bila nisbah reserve tunai itu turun, maka kita dapati pengganda akan meningkat, ekonomi akan bertambah baik. Alright, very good answer. Syuhada Bank Pusat, correct. Alright, I think you understand well. Okay, kita teruskan dengan presentation kita. Alright, now sekarang cikgu akan bagi latihan dan cikgu akan bagi masa untuk anda siapkan. Dan macam mana nak hantar ni, you akan screenshot jawapan anda
dan hantar kepada mentor. Okay, dengan soft copy of course. Dan bila college mula semula, you akan hantar hard copy bersama-sama. So this is one extra homework. Okay, it's not homework lah you can do in the class now sebab kita masih ada masa. Kita akan buat bersama-sama. Lepas habis, you screenshot kepada mentor. Okay, dan you hantar bila college mula. Okay, you akan dapat jawapan sekarang juga. Okay, now ini adalah latihan yang cikgu modify daripada soalan tahun lepas iaitu tahun 2013. Okay, now kamu diberi satu soalan di mana kunci kira-kira sebuah bank, kita ada asset dan liability. Seperti yang cikgu bagi tahu, asset adalah bahagian yang kepunyaan bank dan liability adalah apa yang perlu dibayar balik oleh bank. Okay, so deposit semasa di sebelah kredit RM500, jumlah besar 500. So reserve diberi dalam sebutan S dan pinjaman dalam sebutan Y. Jadi hitung nilai X dan Y jika bank ini mematuhi nisbah reserve sebanyak 10%. Okay, pelajar boleh, kalau you nak salin soalan, boleh salin sebab ada masa diberikan. Okay, dan cuba buat. Kita akan habiskan dalam masa 45 minit. Okay, supaya ini mematuhi masa peperiksaan kita. Okay, so di sini apa yang kita perlu faham ialah nisbah reserve adalah 10%. Jadi reserve ini adalah 10% daripada 500. So kita akan kira berapa X 10% tu. Lepas tu kita akan tengok pinjaman berapa. Okay, so pinjaman ini akan jadi 90% lah. Okay, cuba buat sekarang ya. Okey, marilah kita lihat jawapan dia. Pelajar tak perlu salin soalan lah ya. Okey, hanya buat jawapan asalkan dapat jawapan tersebut. Jadi kita dapati X ini adalah reserve tunai dan reserve tunai kita mesti ada langkah kerja. Langkah kerja kita adalah sebab reserve tunai tak ada formula, kita terus dengan langkah kerja saja. Jadi kita ambil 500 juta darab dengan 10%, kita dapat RM 50 juta. Okey, kalau kita nak betul-betul nak buat formula dia, reserve tunai adalah sama dengan deposit semasa darab dengan 10%. So 500 juta ni adalah deposit semasa. Okey, so 500 juta darab dengan 10%, kita dapat 50 juta. Okey, bila kita dapat 50 juta di sini, kita ada dua cara untuk menghitungkan Y. Cara yang pertama ialah kita ambil cara teknikal, ialah di mana tadi 10% sebagai reserve tunai, jadi pinjaman mesti 90% lah kan. Okey, jadi di sini kita akan ambil 500 juta darab dengan 90% dapat 450. Jadi kalau kita lengkapkan kunci kira-kira kita, X akan ditukarkan menjadi 50 dan Y akan ditukarkan menjadi 450 dan akhirnya kita boleh imbangkan akaun kita. Okay, so ini adalah cara lebih teknikal di mana kita tunjukkan 10% dan 90%. Walau bagaimanapun, kita juga terima jawapan yang kedua. Cara untuk membuatnya ialah kita ambil jalan ringkas di mana kita sudah tahu deposit semasa 500, reserve 50, ambil 500, tolak 50, kita dapat 450. So ini adalah satu lagi langkah kerja yang memang diterima, okay, dalam peperiksaan. So formula yang kita guna untuk case ini ialah kita ambil deposit semasa, tolak reserve tunai, kita dapat pinjaman.
Okey, jadi mana-mana satu cara kita dapat markah penuh, satu markah. Jadi satu markah untuk reserve tunai, satu markah untuk pinjaman. Ya. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Tunjukkan kunci kira-kira 3 bank perdagangan yang utama. Okey, yang utama ini maknanya the first three. Okey, bank A, bank B, bank C. Biasanya kalau dia bagi kita 3 bank, kita akan ambil A, B, C untuk mewakili 3 bank tu. Kita tidak guna bank 1, bank 2, bank 3. So kita ikutlah format yang biasa diguna dalam peperiksaan. Kita akan bentuk kunci kira-kira untuk bank A, kunci kira-kira untuk bank B dan kunci kira-kira untuk bank C. Okey, so saya nak pelajar try ya. Okey, cuba sekarang bagaimana kita boleh pindahkan nilai tersebut. Okey, cikgu akan tunjukkan permulaannya. This is kunci kira-kira bank A. Now, jangan lupa kita mesti ada RM juta dan juga pastikan ada aset dan liability ya. So, liability di sebelah kanan, aset di sebelah kiri dan kita akan masukkan deposit semasa dulu. Ya, so bagi pelajar yang masih keliru dengan urutan dia, biasanya kita akan kreditkan account kita dulu, iaitu masukkan deposit semasa. Okay, how do we know deposit semasa adalah 500? Kita ambil balik daripada ni lah, 500 ni. Nah, ini sebenarnya kalau kita tengok latihan ini, kunci kira-kira yang ditunjukkan di sini sebenarnya adalah kunci kira-kira bank A. Okay, jadi kita akan buat semula kunci kira-kira ini daripada jawapan yang kita sudah dapat tadi, iaitu 50 dan 450 tu. Okey, jadi kita ambil 500 kan? Okey, kemudian reserve tunai adalah 50, pinjaman 450, kita imbangkan kita dapat 500. Okey, sebenarnya kita telah menterjemahkan X dan Y ni kepada jawapan yang betul. So you get 1 mark. Okay. Can you continue with your kunci kira-kira bank B and your kunci kira-kira bank C? Okay. Sementara anda sedang membuat kunci kira-kira itu, ingatkan pesanan cikgu ya, di mana pinjaman dalam kunci kira-kira bank A akan menjadi deposit semasa bagi bank B. Maknanya, bila kita mula bank B, kita akan mula pinjaman. So, kita kenali ni sebagai bawah ke bawah. Siapa yang ada belajar account dalam form 4, form 5, you understand what bawah ke bawah. Maknanya pinjaman yang berada dalam kunci kira-kira bank A akan terus menjadi deposit semasa bagi bank B. Okay, cuba lihat kunci kira-kira bank B, pinjaman 450 become deposit semasa 450. Okey, daripada 450 ini kita mesti simpan reserve. Reserve itu tidak akan ubah ya. Kalau kerajaan kata 10%, semua bank mematuhi 10%. So dia tidak jadi isu. Jadi kita ambil 450, 10% adalah RM45, kan? Jadi reserve 45, apa yang kita buat? Ambil 450, tolak 45, tinggallah pinjaman yang boleh dicipta kredit adalah 405. Right? So bila kita imbangkan account kita, pastikan imbangan kita selalu berdasar kepada deposit semasa. If deposit semasa 500, imbang 500. Deposit semasa 450, imbang 450. Dia mesti ikut deposit semasa. Okay? Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia mesti ikut deposit semasa sebagai imbang akhir. Okey, faham ya? Nah, saya rasa mungkin ada pelajar tanya, cikgu patutkah saya letak titik perpuluhan kosong-kosong di belakang? Okey, sebenarnya tak perlu. Tak perlu letak. Instead of putting 500.00, you can just put 500, 50 and 450. Okey, so kenapa cikgu masukkan titik perpuluhan? Sebab bagi kunci kira-kira bank C, dia ada titik perpuluhan. Okey, cuba tunjukkan di sini ya. Okay, we have a pinjaman 364.5. So because we have a 0.5 here, okay, jadi yang lain cikgu semualah letak supaya selaraskan account kita. Yang penting ialah penyelarasan dalam account. Okay, so kalau tak ada titik perpuluhan, kita biarkan saja. Angka bulat, we don't need to put kosong-kosong. Tapi dalam case ini, cikgu letak kosong-kosong sebab we have a pinjaman 364.50. So if there is a 0.5 here, everything have to be point lah. Okay, faham ya? Okay, so bagi
Bank C, kita lihat pinjaman di Bank B 405 akan menjadi deposit semasa bagi Bank C 405. Okey. So saya harap pelajar nampak satu corak ya. Deposit semasa Bank A jadi pinjaman pinjaman Bank A jadi deposit semasa Bank B. Dan pinjaman Bank B jadi deposit semasa Bank C. Okey, dan seterusnya. So dari 405 kita simpan 10% sebagai reserve dan pinjaman akan tinggal 364.5 dan kita imbangkan akaun kita. Alright. So ini dia 3 kunci kira-kira yang akan memberikan anda 3 markah. Boleh? Okey. Mari kita sambungkan dengan soalan C. Soalan C ni cikgu terus bagi jawapannya. Okey, tak apa. Cuba buat sendiri dulu. Berapakah jumlah pinjaman sehingga bank ketiga dalam proses penciptaan kredit? Nah, apa yang penting ialah saya nak pelajar faham bagaimana nak mentafsirkan soalannya. Ada pelajar yang tanya cikgu, saya tak faham bila nak bagi jadual, bila nak bagi kunci kira-kira. Itu tidak jadi satu persoalan. Sebab kalau dia nak kunci kira-kira, dia akan kata tunjukkan kunci kira-kira. Kemudian berapa buah bank, dia akan bagi terus. Kalau dia kata 5 bank perdagangan utama, kamu mesti buat bank A, B, C, D, E. Kamu buat sampai E. Okay? So bila dia nak kunci kira-kira, dia akan terus bagi. Kalau dia nak jadual, dia akan kata proses penciptaan kredit. Dia ada tulis jadual tak? Tak ada ya. Dia tak akan kata bentukkan jadual. Berapa jumlah pinjaman sehingga bank ketiga? Bila dia kata sehingga bank ketiga dalam proses penciptaan kredit, maknanya jadual. Okey, cuba fahamkan tu. Dia nak proses tu mesti dalam bentuk jadual. Jadi sekarang kita bentukkan jadual. Dalam jadual kita ada bank ABC. Kemudian kita ada deposit semasa RM juta ya. Sorry about that. Have to put in the juta. Reserve tunai and pinjaman semua dalam juta. Okay. So kita akan mula dengan 500. Ya. Bank A 500. Simpan 50. Tinggal 450. The 450 bring down. Simpan lagi 10%. Then you get 405. Okay. 405 bring down. Simpan lagi 10%. Supposed to be 40.50. Okay, tambah 10 di sini. Then you get 364.50. Now, class, bila kita buat sampai bank C, kita belum habis lagi kerana dia dalam peringkat 3 bank sahaja. Kalau kamu lihat riwayat hidup deposit semasa ini from 500, dia punya energi sudah guna sampai 405. Tapi dia ada energi lagi. Dia punya tenaga masih ada 405 lagi. So dia tak akan berhenti di sini, dia akan terus berpusing. Walau bagaimanapun, jangan terus buat. Sebab kalau you terus buat, you tidak mematuhi kehendak soalan bank ketiga. Faham tak? Jadi kita hanya buat sampai bank ketiga dan jumlah ini adalah jumlah 3 bank. Ada pelajar yang rasa keliru. Bila jumlah ni, dia guna formula untuk menghitungkan jumlah besar. This jumlah is not the jumlah besar. Ya. Jumlah besar mesti guna formula iaitu bahagi dengan nisbah reserve tunai kan. Ini jangan. Ini adalah jumlah bagi 3 bank. So you just add the 3 bank together. That is the answer. Barulah you dapat 3 markah di sini. Okay? Jadi saya harap pelajar faham bila nak letak jumlah 3 bank tu, bila nak letak jumlah penciptaan kredit tamat. Okay, so soalan sangat jelas. Yang penting ialah pelajar jangan rasa keliru dengan semuanya. Okay, so cikgu harap kamu sudah bentukkan jadual ni. Kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, C bahagian 2. Berapakah jumlah deposit semasa, jumlah pinjaman dan jumlah reserve selepas proses penciptaan kredit berlaku sepenuhnya? 6 markah. Ini adalah soalan yang terakhir dan dia merupakan soalan yang paling sukar
untuk menguji pelajar A. Kenapa? Sebab dia mesti melibatkan aplikasi formula. So you have to hafal 3 formula just now, right? Okay, now cikgu nak highlight satu kata kekunci yang penting, itu proses penciptaan kredit berlaku sepenuhnya. Okay, sila buat nota ya pelajar semua. Berlaku sepenuhnya maksudnya tamat. Okay, dan saya boleh ganti dengan, dengar baik-baik, proses penciptaan kredit sistem bank. Sistem bank. So bila saya kata selepas proses penciptaan kredit sistem bank, maknanya tamat. Maknanya sepenuhnya. Ya? Okay? Kalau saya kata proses penciptaan kredit peringkat bank keberapa dan belum tamat. So, you mesti tahu bila nak aplikasikan formula. Kalau dia tak nak yang tamat, you campur macam ni sahaja. Kalau dia nak tamat tu, dia mesti ada perkataan berlaku sepenuhnya ataupun perkataan tamat ataupun proses penciptaan kredit sistem bank. Understood? Okay. So kita akan berjawab 3 soalan. Okay. Satu soalan ialah jumlah deposit semasa, one answer. Jumlah pinjaman, one answer. And jumlah reserve, one answer. Boleh ya? Okay. So kita mula dengan jumlah deposit semasa. Okay. Jawapan diberikan. Tapi pelajar cuba dulu. Cuba sendiri. Jumlah deposit semasa, formulanya ialah guna deposit awal darab dengan nisbah reserve tunai. Kalau kita darab, kita akan guna 1/10%. Kalau kita bahagi, kita akan terus bahagi 10% lah. Okey, sesuka hati kamu. Alright. Kenapa cikgu letak 1/10%? Sebab cikgu nak guna cara pengganda. You still remember your pengganda wang? Okay, masih ingat pengganda wang? Okay, kita balik ke pengganda wang tadi. Okay, this is your pengganda wang. Can you see your pengganda wang? Okay, under pengganda wang is 1 per nisbah reserve tunai. So, it's 1/20%. So, cikgu nak guna cara yang lebih mudah. I want to find the pengganda wang, then cikgu terus darab 5 tu. So, this is the formula for pengganda wang. Okay, again 1 per nisbah reserve tunai. Okay, so kita balik. Okay, jadi cikgu ambil deposit semasa darab dengan pengganda. So this pengganda is 1/10%. Selepas cikgu selesaikan 1/10/100, 10% ni, cikgu dapat 10. So maksudnya wang yang ada dalam ekonomi ni dia akan berpusing 10 kali baru habis dia punya energi dia. Okay, so kita akan darab 10. Jadi 500 juta akan menjadi 5,000 juta. Ini adalah jumlah deposit semasa kita. Okay, next one. Kita pergi ke jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman kita adalah 450 sebab daripada angka tadi tu. Kita ambil dari sini. So, alright. Now, cikgu rasa nak selesaikan sikit kekeliruan pelajar tadi. Dari latihan yang ditanya, kan kita sudah bentukkan kunci kira-kira pertama. Jadi bila kita nak apply formula tadi, kita akan ambil deposit semasa bank A darab dengan 5, reserve darab 5, pinjaman darab 5. You make use of the first bank. Okay? Tadi kita dalam bentuk jadual, is very easy for you to see dalam bentuk jadual. Tapi kalau dalam bentuk kunci kira-kira macam ni, dan kita diminta cari jumlah akhir, so you don't bother about your bank B and C. Jangan pedulikan B dan C sebab mereka dalam proses yang pertengahan. So we take the first one. So as long as we know that your deposit semasa 500, reserve 50, pinjaman 450. Kita akan ambil 3 ni sebagai awal. So this is called deposit semasa awal, reserve awal and pinjaman awal. Faham ya?
Okay, so di sini kita akan ambil jumlah deposit semasa awal 500 darab pengganda, kita dapat jawapan ni. Yang kedua, jumlah pinjaman kita ambil 450, okay, darab dengan pengganda, kita dapat jumlah ni. Dan yang ketiga, kita dapat 50 juta darab dengan pengganda wang, kita dapat jumlah besar ni. Okay, so ini adalah cara di mana kita ambil pengganda untuk mendapatkan jawapan yang terakhir, iaitu apabila proses penciptaan kredit tamat. Alright, now so pelajar juga boleh double check, okay, selalu boleh tengok kembali di mana 500 sebagai jumlah reserve campur 4,500 sebagai jumlah pinjaman, kita akan dapat balik deposit semasa 5,000. Okay, boleh? Right. Okay, ini adalah jumlah besar kita.